segmen kisah seram. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Ada Yang Tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak ingin mengongsi satu kisah yang diceritakan oleh kenalan akak yang diceritakan oleh arwah bapa beliau. Begini kisahnya. Ilmu kebal. Ada yang mengatakan bahawa seseorang yang menuntut ilmu ini dipercayai dapat mengelakkan pelbagai ancaman yang boleh mengecam nyawanya. Contohnya, tikaman tidak tembus, kelaran dari sesuatu yang tajam juga tiada kesan. Malah jika kepalanya ditembak oleh penembak tepat sekalipun, peluru akan tersasar. Jika dilihat dari pandangan sisi gaib, sesiapa yang melihat situasi ancaman tidak akan berjaya dan akan yakin dan percaya bahawasanya orang ini mempunyai kuasa yang istimewa. Namun, kebenarannya si penuntut ilmu menggunakan jimat. Bukan jimat cermat ya. Jimat ni adalah azimat atau tangkal sebagai pendamping dirinya. Terdapat beberapa jenis tangkal yang dikatakan boleh menjadikan si penuntut ilmu kebal yang tidak kekal. Apapun tindakan menurut salah satu ilmu kebatinan atau kekebalan diri pasti memiliki risikonya. Pemilik tangkal akan dikenakan syarat atau harus memastikan tidak melanggar pantang larang ilmu yang dituntut. Bermacam-macam pantang larang yang harus dipatuhi. Jika ingkar, maka hilanglah ilmu tersebut dan kelemahan asal akan kembali sedia kala. Difahamkan, ada pantang larang yang di luar akal fikiran manusia. Bayangkan, antara syaratnya adalah tidak boleh bersetubuh buat selamanya selagi masih memegang ilmu dipelajari. Assalamualaikum, Head. Wah, kau bertenggek atas tembok seorang-seorang tengah malam ni? Apa kena? Cari ilham ke? Abah yang baru pulang dari tempat tugas setelah selesai shift petangnya, dalam perjalanan ke rumah dengan menunggang motosikal Honda C70. Abah pasti akan lalu depan rumah Pak Zahid, terletak di hujung simpang. Pak Zahid seorang pencen ranger Jabatan Perhilitan dan Perhutanan. Dia juga adalah salah seorang anggota rela di kawasan perumahan dan anggota ronda rukun tetangga. Rukun tetangga Makanya tidak hairanlah jika semua penduduk di situ mengenali Pak Zaid, seorang yang ramah dan ringan tulang. Abah menjeling jam. Dia menjeling jam tangannya pukul 11.45 malam. Abah sedikit lewat keluar dari tempat tugasnya malam tu.
Abah kerja di kilang aluminium terletak di Seksyen 17 Petaling Jaya. Dan malam tu, dia agak lewat sedikit kerana menyediakan setup untuk pemeriksaan kualiti produksi pada keesokan harinya. Semasa dalam perjalanan pulang, seperti biasa, Abah akan jumpa simpang masuk ke lorong rumah kami. Di lot paling hujung atau corner. Corner lot didiami oleh keluarga Pak Zahid. Abah ternampak sahabatnya, Pak Zahid, sedang bertenggek di atas tembok batu rendah luar rumahnya. Pak Zahid hanya berkain pelikat dan disangkutnya sehelai tuala putih berjenama Good Morning. Tuala yang dikenali sebagai tuala majlis rewang. Abah memperlahankan kelajuan motosikalnya dan menyapa Pak Zahid. Apa yang menghairankan, Pak Zahid langsung tidak menjawab salam dari Abah. Malah, dia hanya terpaku, kaku dan diam membisu. Walaupun kepalanya tegak ke arah Abah, namun bola matanya fokus ke arah satu arah saja. Bukan ke arah Abah tau. Ekspresi wajahnya begitu serius, seperti berada dalam amarah. Tiadanya ukiran senyuman walaupun sinis dari Pak Zahid. Abah kehairanan. Kenapa pula si Zahid ni? Hati Abah berkata-kata. Abah pun tegur sekali lagi. Oi Zahid, kau dah kenapa? Ketanuk muka ni. Perang dengan lady boss ke tu? Aku dari tadi tercongok kat sebelah kau ni Sebelah biji mata kau pun tak dipandang langsung aku kan? Kan? Oi Zahid, kan? Pak Zahid tidak bergerak seinci pun. Abah merasakan tiupan sepoi-sepoi bahasa angin dingin malam berembun menusuk masuk ke liang-liang rumahnya. Akan tetapi, tiupan angin itu turut membawa bersamanya satu aroma yang meloyakan. Aroma bau serupa bangkai busuk yang dimamah ulat. Bau bangkai menusuk laju ke dalam sedutan udara melalui lubang hidung Abah. Baunya yang cukup keras sehingga ianya dapat dirasakan menembusi saluran esophagus dan membuat Abah terbelahak hampir hendak muntah dibuatnya. Aduh, apa pula yang bau bangkai busuk ni? Zaid, hidung kau sumbat ke? Aku dah tak boleh tahan dengan bau bangkai busuk. Entah dari mana datang, tiba-tiba je. Pak Zahid mempamerkan satu senyuman yang menakutkan. Bola matanya masih kekal terpuntang memandang ke depan. Bulu roma Abah meremang dengan tidak semena-mena. Ish, biar benar si Zahid ni. Lain macam perangai dia malam ni. Abah membisik sendirian. Pantas Abah terus hidupkan enjin motosikalnya dan pantas meninggalkan Pak Zahid begitu saja. Sejurus sampai rumah, Mak menyambut kepulangan suaminya dengan kucupan serta salaman. Romantik. Mak perasan ada yang tidak kena dengan Abah. Butir-butir keringat menyelongsor dari dahi menitik ke baju kerja Abah. Abah bernafas laju dan kelihatan wajahnya seperti darah merah mula berarak ke lain sudut, membiarkan wajah Abah bertukar pucat lesi. Abah melabuhkan punggungnya ke kushin berlapik kerusi kayu di ruang tamu. Mak ke dapur untuk mengambilkan Abah segelas air masak suam dan tuala bagi mengesat keringatnya. Abah meneguk air masak suam yang diberi Mak dan mencapai tuala lalu beredar ke bilik mandi. Sementara Abah membersihkan diri
Mak menjerang air untuk buat air teh o panas kegemaran Abah dan dihidangkan bersama biskut kering. Abah menarik keluar bingkai kerusi meja makan lalu duduk menikmati biskut kering yang dicecah teh o panas kegemarannya. Abah memulakan perbualan dengan mak. Ya? Oh ya. Ya bang. Masa abang balik tadi, lalu depan rumah si Zaid, ternampak Zaid seorang diri bertinggi atas tembok batu luar rumahnya dengan hanya berkain pelekat dan tuala di lehernya. Abang tengok si Zaid tu lain macam pula malam ni. Pelik pun ada. Apabila mak mendengar penyataan Abah tadi, terkejut berut mak dibuatnya. Astaghfirullahalazim, abang. Bila abang jumpa Zaid? Sekejap tadi masa nak balik rumah ke? Lah. Tadi masa abang belok masuk simpang lorong rumah kita tu lah. Awak ni dah kenapa? Terperanjat semacam je. Abang nampak Zaid je, bukan nampak dinosaur pun. Abah memerli mak. Ya Allah bang. Bang, Zaid meninggal dunia tengah hari tadi akibat serangan jantung dan jenazahnya telah selamat dikebumikan lewat petang tadi. Abang nampak siapa tu? Zaid dah meninggal? Awak ni bergurau dengan saya ke? Saya nampak Zaid depan mata kepala saya sendiri baru tadi. Saya duduk bersebelahan dengan Zaid tadi. Takkanlah Zaid dah meninggal? Abah tidak mempercayai kata-kata mak. Betul bang. Saya sendiri menjadi saksi urusan pengebumian arwah Zaid. Tengah hari tadi di rumah arwah Zaid. Abang nampak siapa tu bang? Biskut di genggaman Abah terlepas dan jatuh berderai berselerakan. Abah tergamam, terperanjat dan Abah demam semalaman dek kejadian dilaluinya malam tu. Semenjak kematian Pak Zahid, penduduk taman sering ternampak makhluk menyerupai Pak Zahid berlegar-legar sekitar kawasan taman pada waktu malam. Pada mulanya, mereka hindarkan saja kerana penampakan itu tidak mengganggu sesiapa dan tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan. Sehinggalah upacara mengusir hantu telah dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Taman yang berbangsa Tionghoa. Upacara dimulakan tepat 12 malam. Abah dan mak menyaksikannya dari pintu pagar utama rumah saja kerana upacara ini dilakukan di rumah Uncle Sun yang berhadapan dengan rumah Pak Zahid. Kelihatan seorang lelaki Cina yang nampak sedikit berumur, berjubah kuning, sedang membaca sesuatu dalam bahasa yang agak sukar difahami. Dia merenjis-renjis sesuatu di atas jalan tar antara rumah Uncle Sun dan Pak Zaid. Beberapa hari lalu, Abah terserempak dengan Uncle Sun di kedai berdekatan dan Uncle Sun menceritakan gangguan dari makhluk menakutkan menyerupai Pak Zahid dialaminya. Lu mau tahu itu malam Wah balik dari hantar Wah punya wife pergi dia punya mak punya rumah. Wah sampai rumah pukul 1:30 pagi. Wah turun dari kereta Wah buka pintu pagar. Wah ada bau satu manyak busuk. Uncle Sun mula bercerita tentang gangguan dialaminya kepada Abah. Lepas itu Wah mau kunci pagar balik. Wah nampak Zahid Zahid. Dia diri depan Wah punya kereta muka tengok sama Wah dan dia lambai-lambai kat Wah Dia panggil Wah itu macam Zahid punya muka manyak itu ulat-ulat nyala-nyalan Dia lah cakap tapi taklah clear. Wah dengar dia cakap ini macam kalung. Aku mau kalung. Dia mau kalung Apa itu kalung Wah taklah faham Abah menjawab. Kalung tu macam rantai.
Saya rasa ada sesuatu yang Zahid mahu beritahu atau ingin meminta tolong. Ya loh, lepas dia cakap itu macam sama Wah, dia terus hilang loh. Wah terus belakang pusing lari masuk dalam rumah. Wah halal nampak lari tingkap bayang macam orang loh. Jalan ulang alik lekat taman sana. Ayah, wah maknya takut oh. Selepas kejadian itu, Uncle Sun mengambil keputusan untuk mengadakan mesyuarat dengan Persatuan Bangsa Tionghoa untuk adakan upacara mengusir hantu tersebut. Upacara itu mengambil lebih kurang sejam dan apa yang berlaku setelah itu memang di luar jangkaan semua orang. Pukul 2:30 pagi, Abah dan Mak terjaga dari tidur. Kedengaran jeritan suara wanita meminta tolong di luar rumah. Abah bergegas keluar rumah dan mendapati isteri Pak Zahid, Cik Nap, sedang teresak-esak menangis. Bukan Abah saja yang keluar, malah beberapa jiran termasuk Uncle Sun terbangun dan keluar untuk memeriksa siapa yang menjerit meminta tolong. Tolong! Tolong saya, takut! Abang Zahid balik! Muka dia banyak ulat dan terkopek-kopek. Menggerutu. Dia di dalam bilik. Cik Nap tak nak masuk rumah. Dia takut. Muka Cik Nap nampak pucat lesi. Badannya menggigil ketakutan dan pertuturannya jadi gagap. Cik Nap tinggal berseorangan selepas Pak Zahid meninggal dunia. Anak-anaknya semua berpindah setelah masing-masing mendirikan rumah tangga. Cik Nap bermalam di rumah Mak dan Abah, mencadangkan Cik Nap supaya memanggil ustaz atau perawat dari pusat rawatan Islam untuk memulihkan keadaan gangguan yang semakin ketara itu. Cik Nap bersetuju dan Abah pun usahakan mencari bantuan untuk Cik Nap yang dalam trauma ketakutan. Di hari berikutnya, seorang kiai dari sebuah pusat rawatan Islam yang telah Abah hubungi hadir untuk menguruskan masalah gangguan jin yang menyerupai Pak Zahid di rumahnya. Kiai tersebut sampai jam lebih kurang 9 malam bersama 2 orang pembantunya. Abah, Mak dan Cik Nap berada di laman rumah Pak Zahid, sementara Kiai dan seorang pembantunya masuk ke dalam. Tiba-tiba kedengaran suara menggeram kuat dari dalam rumah, seperti ada binatang buas, serta diikuti dengan bunyi seolah-olah ada raksasa yang sedang mengamuk dalam rumah, dan seperti barangan di dalam rumah dicampak-campak. Pembantu Kiai yang berada bersamanya di dalam rumah keluar dan memanggil kami masuk ke dalam rumah. Kiai tadi pula meminta izin dengan Cik Nap untuk benarkannya masuk ke dalam bilik utama. Cik Nap mengangguk. Kiai turut mengajak kami bersama masuk ke dalam bilik itu. Puan, bolehkah saya meminta izin sekali lagi untuk mengalihkan tempat tidur anda? Sekali lagi, Kiai meminta izin dari Cik Nap. Katil dialih oleh kedua-dua pembantunya. Kiai itu menghampiri sudut tembok bilik dan membongkok seperti mengutip sesuatu di lantai. Dan kelihatan Kiai itu seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Ayuh, mari semua ke ruang tamu. Ada sesuatu yang saya mau tunjuk dan jelaskan tentang gangguan yang dialami sekeliling. Kiai itu mengajak kami ke ruang tamu. Apa yang difahamkan oleh Kiai, Pak Zahid ada mengamalkan satu ilmu yang boleh membuat seseorang itu kebal atau kalis ancaman nyawa. Begini penjelasan ilmu yang dituntut arwah.
Dirinya dipercayai jika dibacok tak mampan, ditembak kepalanya tapi hanya alami luka lecet, atau jika ditimpa batu kepalanya, dia tetap bisa hidup. Meskipun ianya seperti tidak masuk akal bagi manusia normal, malah ternyata ianya memang boleh terjadi. Pak Kiai telah menunjukkan sesuatu dalam genggamannya. Seutas rantai atau kalung berloketkan satu objek berbentuk seperti gigi, atau lebih tepat dipanggil taring, kerana ianya tajam di hujung. Ini dia jimat atau tangkal, diperolehi oleh arwah suami puan. Ada beberapa jenis jimat yang dipercayai bisa membuat seseorang kebal dan tak bisa mati. Dan inilah salah satunya jimat dari taring Raja Babi dibuat kalung. Diserahkan kalung itu ke Cik Nap. Air matanya berjurai dan Cik Nap mengucap panjang, "Astaghfirullahalazim. Abang Zaid, kenapa Abang Zaid menuntut ilmu macam ni, bang? Ya Allah." Saya diberitahu tadi oleh pendamping jimat yang tak kasat mata oleh yang lain bahawasanya arwah telah menuntut ilmu ini dari tuannya semasa arwah berada dalam hutan. Setelah arwah pergi, pendamping jimat ini enggak bisa teruskan hikmatnya. Makanya dia mahu dikembaliin pada tuan asalnya. Mak cuba menenangkan Cik Nap yang menangis tidak henti dan menyuruhnya istighfar. "Puan jangan risau. InsyaAllah akan saya uruskan apa yang ditinggalkan arwah. Gangguan yang menyerupai arwah sebenarnya hanya jin mengelirukan manusia sehingga bisa menimbulkan ketakutan yang amat serta mengacau akal fikiran supaya manusia terpesong akidahnya. Banyakkan berzikir, mengaji Al-Quran dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan sedekahkan Al-Fatihah setiap kali rasa kerinduan pada arwah suaminya, ya." Kiai dan kedua pembantunya meminta diri untuk menguruskan kalung dijumpai bawah katil arwah tadi. Mereka pun beredar pergi meninggalkan Abah, Mak dan Cik Nap. "Terima kasih Bang Daud. Terima kasih Kak Sal. Aku buntu, takut dan keliru jadinya. Selepas arwah pergi tinggalkan aku seorang. Tak tentu arah aku dibuatnya. Kelibat arwah selalu aku nampak berlega-lega di ruang tamu, dapur dan lagi dalam bilik utama tu. Tapi malam tadi, upacara halau hantu Uncle Sun, benda tu macam tak suka dihalau. Mungkin sebab tu benda tu muncul dengan muka arwah yang mengerikan." Abah dan Mak pun meminta diri untuk pulang sebab sudah hampir tengah malam. Cik Nap pun mengiringi Abah dan Mak ke daun pintu. Arwah mungkin menuntut ilmu kebal semasa dalam perkhidmatannya sebagai ranger hutan. Arwah pernah cerita kat aku tentang ilmu-ilmu berkaitan. Katanya, dia ada mengenali orang asli dalam hutan dan dia menyaksikan buku-buku ilmu kebal itu wujud. Tapi aku tak sangka arwah ni. Sudahlah Nap, kau pergilah berehat, ambil wuduk dan tenangkan fikiran kau tu dengan berzikir. Jangan difikirkan yang benda tu lagi. Barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang akan merana badan, Nap. Aku dengan Abang Daud balik dulu. Apa-apa kau telefon atau datang ke rumah, ya. Assalamualaikum. Menurut Abah, berakhirlah gangguan-gangguan yang penampakan menyerupai arwah Pak Zahid. Kini keadaan sekitar taman jadi normal seperti sedia kala. Cik Nap pun telah sibukkan dirinya sebagai seorang ahli qaryah masjid berdekatan. Itulah kisah dari kenalan akak yang diceritakan oleh arwah bapanya tentang jirannya, Pak Zahid. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan
beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat 72. Tiada kuasa melainkan kuasa Maha Pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih. Brother Fah.